Hai anak-anak, hari ini cikgu akan mengajar apa itu geseran. Geseran adalah tindak balas yang berlaku daripada pertemuan dua objek. Ia akan berlaku geseran. Selain pada geseran, keadaan yang menjadikan geseran itu berlaku adalah melalui daya. Daya itu bermaksud tolakan dan tarikan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Barulah berlakunya geseran. Okey, daya ni tidak dapat dilihat. Ia adalah perbuatan, tetapi kesannya dapat diperhatikan melalui geseran. Sebagai contoh cikgu beri, apabila anak-anak cuba menolak suatu bongkah kayu yang besar dan berat di atas jalan. Okey, tolakan tersebut adalah daya, manakala keadaan bongkah tersebut bergerak sama ada secara perlahan atau laju, ia adalah geseran yang berlaku antara kotak dan jalan raya. Itu adalah satu contoh yang cikgu beri. Tapi pada hari ini anak-anak, cikgu akan membincangkan dengan anak-anak tentang bagaimana sesuatu objek itu, perjalanan sesuatu objek itu dipengaruhi oleh daya geseran. Sama ada suatu objek itu bergerak dengan laju atau perlahan adalah dipengaruhi oleh daya geseran. Sebagai contoh, cikgu beri contoh apa yang kita akan pelajari hari ini adalah di mana cikgu akan membawa sebuah kereta mainan yang mana cikgu akan lalukan di atas sebuah landasan yang cikgu buat khas untuk kenderaan ini, kereta mainan ini, iaitu dua landasan. Landasan A adalah landasan yang licin dan rata, dan landasan yang kedua adalah landasan yang kasar. Bagaimanakah pandangan anak-anak ataupun andaian anak-anak tentang landasan manakah yang akan membolehkan kereta mainan itu bergerak dengan lebih laju? Adakah landasan A ataupun landasan B? Uji kaji kita akan lakukan di kelas, di mana anak-anak akan menggunakan bahan-bahan yang cikgu beri tadi dan melakukan uji kaji terhadap kereta mainan tersebut di atas landasan yang telah disediakan. Melalui pembelajaran ini, pertama anak-anak telah membuat andaian di mana anak-anak telah memilih sama ada landasan A ataupun landasan B yang membolehkan kenderaan itu bergerak dengan laju. Tetapi melalui uji kaji kita akan mengetahui keadaan sebenar yang mana kenderaan maksud cikgu kenderaan mainan tadi, kereta mainan yang cikgu gunakan tadi itu bergerak dengan laju melalui landasan A ataupun landasan B tadi. Ia boleh dibuktikan melalui uji kaji. Uji kaji itu akan dilaksanakan oleh anak-anak sendiri, yang mana anak-anak akan melakukan dan melihat sendiri bukti sama ada landasan A atau B yang boleh mempengaruhi kelajuan suatu objek. Adakah landasan yang licin mempunyai geseran yang kuat, ataupun landasan B yang kasar itu mempunyai geseran yang kuat yang boleh mempengaruhi kepada kelajuan kereta mainan tersebut. Cikgu harap melalui proses pembelajaran kita, iaitu mengetahui daya geseran ini, anak-anak dapat memahami bahawa adanya geseran yang boleh memperlahankan atau memberi kesan kepada kelajuan suatu objek. Seperti kita berjalan, geseran membolehkan kita berjalan, berlari tanpa terjatuh. Begitu juga dengan seharian. Walaupun penggunaan geseran ini berlaku di dalam kehidupan kita seharian, tapi anak-anak tidak tahu dan tidak mengetahui bahawa kejadian yang berlaku itu disokong oleh daya geseran.
Melalui uji kaji ini, kita akan mengetahui bahawa permukaan kasar akan menghasilkan geseran yang lebih besar berbanding dengan permukaan licin yang membuat yang akan menghasilkan gaya geseran yang lebih sedikit. Cikgu berharap agar anak-anak dapat melakukan uji kaji ini, iaitu dengan menyediakan sebuah kereta mainan, dua landasan kenderaan, laluan kenderaan, yang satunya adalah licin dan satunya adalah kasar. Melalui uji kaji ini, anak-anak perlu menolak kenderaan itu menggunakan landasan yang disediakan. Pertama, menggunakan landasan yang licin, dan anak-anak perlu merekod kelajuan kenderaan tersebut. Manakala kenderaan tadi melalui landasan yang kedua, dan anak-anak juga perlu merekod masanya. Jadi melalui bukti uji kaji tersebut, kita dapat melihat bagaimana geseran ini berlaku dan bagaimana geseran ini mempengaruhi kelajuan sebuah kenderaan. Ini adalah salah contoh kenderaan mainan yang cikgu gunakan, dan cikgu menggunakan kotak kasut yang licin untuk landasan yang pertama. Okey, ini landasan pertama, ia adalah licin. Dan untuk landasan yang kedua pula, cikgu menggunakan kotak juga, iaitu kotak yang telah cikgu kasarkan laluannya. Seperti itu, ia akan menjadi keadaan yang tidak rata dan seolah-olah macam berlubang-lubang macam tu. Jadi kenderaan akan melalui landasan A, kita akan ukur, kita akan tolak dan melihat bagaimana kelajuan kenderaan ini berjalan. Okay? Dan kita akan cuba pula untuk landasan yang kedua, iaitu bagaimana kenderaan bergerak, sama ada laju atau perlahan. Ia bergantung kepada uji kaji kita. Semoga anak-anak dapat memahami dengan lebih mudah apabila melakukan uji kaji seperti yang telah cikgu sediakan ini.